warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk berada bersama-sama di dalam majlis ilmu. Majlis yang disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh orang-orang yang beriman serta orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan mereka yang beriman dan yang saleh, kerana mencintai kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Dia nak ajak orang buat baik ni tak semestinya diri itu kena sempurna. Kalau nak tunggu diri sempurna, hanya Nabi SAW sajalah yang bertugas untuk mengajak orang buat baik. Mana kalau dah tak ada Nabi, maka sudah putuslah atau sudah lenyaplah dakwah Nabi itu sendiri. Maka itu adalah satu kesilapan. Cumanya kita berkongsi maklumat untuk kesempurnaan diri masing-masing. Antaranya tajuk yang saya pilih dalam tazkirah ringkas ini, bilakah malaikat berdoa untuk kita. Doa malaikat ni tak serupa doa kita lah. Atas alasannya, yang pertamanya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni hamba-hamba Allah yang tidak menderhaka, tak pernah derhaka pada perintah Allah. Apa yang Allah suruh dia buat mereka. Jadi mereka ni makhluk yang taat, makhluk yang beriman, makhluk yang beramal soleh. Bila orang beriman, beramal soleh ni tu makhluk yang beriman ni, kita tak boleh orang lah pasal dia malaikat. Dan apa lagi, dia tak ada nafsu. Malaikat ni, syaitan pun tak boleh nak menggoda malaikat. Malaikat ada nafsu. Kita masa digoda oleh syaitan, kita ada nafsu. Maka malaikat ni satu kita panggil makhluk yang bersih lah. Jadi sudah tentulah doa ni juga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membanggakan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat doa malaikat ni hanya orang yang terpilih saja. Itulah pula masalahnya. Bukan semua orang boleh dapat doa daripada malaikat. Pertamanya, ada 8 keadaan malaikat doa untuk kita. 8 keadaan ni, kalau kita berada dalam 8 keadaan ni, atau salah satu daripadanya lah, kita dapat doa malaikat. Pertamanya, ketika kamu bersolat berjemaah di saf yang pertama. Solat jemaah tu dah baik dah. Bila kita masuk ke masjid, carilah saf yang depan. Saf pertama tu malaikat doa akan untuk kita. Malaikat doa untuk kita ni ada tafsiran dia seperti yang saya sebut. Hadis dia ialah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwali. Sahihul Jami'. Dalam kitab Sahih Al-Jami', maksud hadis ini sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa ke atas mereka yang bersembahyang pada saf yang pertama. Pertamanya Allah Ta'ala, keduanya para malaikat. Yusalluna maknanya mendoakan kebaikan, rahmat dan keampunan. Allah dia tak doa lah, tapi Allah turunkan rahmat je. Itu maksudnya selawat Allah.
Allah turunkan rahmat. Tapi malaikat pula doa pada Allah minta kerahmatan dan keampunan bagi orang yang duduk saf awal. Jadi kita seboleh-bolehnya lah kan, kita pilihlah saf-saf yang pertama. Cumanya adab nak pilih saf ni yang dekat dengan imam ni, yang duduk belakang imam ni, mestilah orang-orang yang mahir tentang hukum hakam lah. Kadang-kadang imam ni ada yang terbatal semayangnya, macam mana orang belakang nama berkedepan untuk mendirikan atau menggantikan imam. Itu sangat penting. Dia tak boleh main-main kata duduk depan ni, mesti dia faham. Jadi carilah saf depan ni, sebab malaikat dia akan pilih saf depan untuk mendoakan selamatnya orang ni dan dapat rahmat serta keampunan sisi Allah Subhanahu wa taala. Saf depan ni kalau boleh kita rebutlah. Sebab tu dalam hadis tersebut, kalau siapa yang tahu kelebihan saf depan ni, nescaya mereka sanggup membuat satu undian macam tu. Membuat satu undian, siapa yang giliran nak semayang depan, macam kita kata giliran semayang Jumaat musim-musim PKP lah. Kalau boleh, satu setengah orang dia memang ambil dari depan siap lah. Terutama pada hari Jumaat lah, lagi besar ganjaran pahala dia. Ibarat kata dia mengerjakan ibadah puasa dan juga qiyamul lailnya selama setahun. Bayangkanlah, datangnya awal jalan kaki, berwuduk daripada rumah, pakai bersih, minyak wangi jalan kaki, itu sampai ke masjid, duduk saf depan dekat dengan imam, mendengar khutbah. 8 perkara dia buat ni, insya-Allah pahala dia menyamai macam puasa setahun, qiyam setahun. Hebat. Itu kalau solat Jumaat saja. Kalau solat-solat fardu macam kita buat sekarang ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, dia sama macam kita bersedekah seekor unta. Itu fadilat yang lain. Fadilat yang kita belajar hari ni lah, malaikat Allah dan malaikat Allah turunkan rahmat, malaikat doakan supaya Allah turunkan rahmat dan Allah ampunkan orang yang ambil saf depan sekali. Itulah untungnya orang yang duduk saf hadapan. Macam mana pula kalau setengah-setengah majlis ada sliding door, kita surau, tapi sebelah tu ada saf lagi, banyak perbincangan tu berlaku. Kalau ikut perbincangannya, kalau tak ada pintu, saf tu dah kira terputus satu, semayang dia tak sah. Kalau dia yang semayang sebelah pintu yang tertutup itu dengan niat nak ikut imam, nak buka kena marah pula. Orang kata pasal aircon kan. Tu dia. Tapi ada pendapat yang pernah saya tanya pakar-pakar lah, dia kata kalau setakat dia tahu pergerakan imam boleh lah. Kita pakai mic kan, imam sebut Allahu Akbar, tak boleh ihram dah tahu dah. Allahu Akbar, rukuk tahu dah, tu boleh, cukup. Tapi yang biasa yang kuat kita kata tahu pergerakan imam ni dengan suara dia lah. Even kalau dia hanya sekadar TV tengok kan, dalam majlis tengok TV kan, pun tak cukup, sebab masa dia sujud dia tak tahu imam tu bangun bila. Takkan sekejap hintai-hintai bangun tak ada sah banyak dah kan. Gitulah, yang penting dengar suara, mengetahui akan pergerakan imam. Itu saja hukum sampingan lah nak cerita kan. Kadang-kadang mungkin timbul perbahasan, orang tanya, Ustaz, surau saya ni dia lebar tapi dia ada pintu pula, kita nak dapatkan saf depan tak boleh kan. Kalau kita nak semayang tu, dengan syarat kita tahu pergerakan imam, itu boleh. Dia hukum fiqah ni dah macam-macam, ada setengah pendapat gini, tengok pendapat situ kan. Baik, yang keduanya, ketika kamu kekal duduk dalam masjid selepas solat. Ni dia kelebihan orang yang lepas semayang duduk dalam masjid. Malaikat akan doakan ni, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Hadis ini sahih Muslim. Sesungguhnya para malaikat berdoa ke atas seseorang kamu selagi mana dia berada dalam majlisnya. Mana tempat duduk dia lah. Majlis tu mana tempat duduk dia, dalam masjid, dalam surau. Malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah kau rahmatilah dia selagi mana wudunya tidak batal. Kalau wudu batal tak dapat, itu kena galakkan dan menahan wudu supaya jangan batal lah selepas solat, untuk meneruskan bacaan wirid, zikir dan juga doa. Dia kata zikir-zikir itu yang kita baca lah, yang merangkumi ayat Quran. Wirid tu yang macam subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, semua tu tak kisahlah. Yang penting
Samalah kita faham zikir dan wirid. Kemudian berdoa. Kalau kita faham benda ni, maka lepas tu lepas solat kita takkan bangun. Yang sibuk ada hal tak apalah, kan orang terasa pula aku ni memang kena bangun kan. Dah tak dibangun pula dia. Nak pula dia tugas dia pula dah kena marah dengan bos dia pula Tuhan. Ni tengok pada keadaan. Tapi kalau setiap keadaan daripada zuhur sibuk, asar sibuk, maghrib sibuk, isyak sibuk, subuh sibuk, tak nak katalah. Dia kena cari masa lain pula. Satu kita ni jangan terikut orang. Kadang-kadang bawa balik Mekah, balik Madinah, kita lepas mayang bangun terus. Kau tak wirid ke tak doa? Aku tu orang Arab tak doa, tak wirid. Kau pergi tengok Arab yang malas tu Arab yang rajin. Ni duduk zikir tu. Ada kita kata orang Melayu suka terpengaruh kan, diikut orang. Tak apalah, saya suka lanjutkan lagi tajuk lah supaya kita nampak jelas. Kita dalam mazhab Syafi'i lain. Mazhab Syafi'i ni antara selepas solat fardu, kalau ada solat sunat ba'diyah tu, kita boleh selangkan dengan wirid dan doa yang panjang. Jangan tiru orang mazhab lain. Mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi kena doa tu, atau wirid pendek, doa pendek, ataupun sebabnya terus solat sunat ba'diyah tu. Lepas tu baru sambung dia punya wirid. Beza kan. Jadi tu kita beza. Jadi kita tiru mazhab orang lain. Kita kata kita ikut sunnah. Sallallahu mazhab Syafi'i dia ikut sunnah langsung. Itu dia pun dia tak faham. Ini hadis dia. Dia duduk dulu lepas solat. Lepas solat, duduk dulu, zikir lah. Bacalah. Sebenarnya kesempurnaan wirid tu, kalau kata maghrib dengan subuh, dia sama je. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali. Lepas tu ringkaslah, tapi ada pahala. Kemudian kalau nak baca Fatihah boleh, ataupun terus pada ayat kursi. Itu dah kira orang kata ringkaslah, seperti doa. Nak lebih baik lagi ialah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 atau 33, dan disudahi dengan la ilaha illa syarika lahu mulkul hamdu ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahalazim, doa. Dia sebenarnya kalau kita biasa buat, kita tahu kelebihan dia, kita rasa sayang nak tinggal. Antara kelebihan lagi ialah bila kita berdoa selepas wirid-wirid yang dibacakan tadi, insya-Allah doa kita makbul. Selain pada maghrib dengan subuh, tak apalah, kita lepas solat istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, ayat kursi, lepas tu tasbih dia tadi ya, sama lah dengan takbir dengan tahmid semua, doa. Cuma yang panjang sikit maghrib dengan subuh. Lepas tu Syekh Nuruddin pernah tegur lah. Ni orang cerita lah, bukan saya dengar pada dia sendiri. Dia tegur imam tu. Masa tu dia datang kuliah maghrib atau subuh tak pasti, tapi dia tegur. Dia kata jangan jadi imam, kita didik jemaah kita, mereka ringkas je wirid. Nak pula lepas subuh dengan lepas maghrib. Kita buat macam mana Nabi buat. Sebab mereka rajin. Setengah-setengah orang mungkin dia fikir tak apa ringkaskan apa ni wirid sebab menuntut ilmu lagi wajib. Betul. Itu saya sokong lah. Sebab isunya sunat yang wajib. Tapi kalau boleh waktu macam tu maghrib dengan subuh ni panjangkan. Sebab nak ajar jemaah. Jemaah datang terfikir, kenapa zuhur asar dia ringkas, sedangkan ni panjang. Kita tahu oh ni sunnah. Dia belajar situ. Isyak sama juga kan. Allahu Akbar macam-macam. Macam-macam isu lah. Kalau kita faham, dia faham dari masalah. Jadi duduklah kita berwirid, selagi tak batal wuduk, masa tu malaikat doa kita, ya Allah kau ampunkan doa, kau ampunkan dosa dia, dan kau rahmati lagi. Okey. Pada hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ni, dia ada kaitan dengan solat, betul kan? Okay. Satu poin lagi kita kena lupa. Setiap kali dia datang ke masjid, dia bukan masjid dia surau sekali lah, tempat jemaah kan. Dalam mazhab Syafi'i dia ada 4 tempat sembahyang jemaah ni. Masjid, musalla atau surau. Kemudian madrasah, kat Malaysia betul ada nama madrasah, tapi surau. Madrasah tu sekolah, dia punya madrasah. Kalau kat Kelantan ni belasah. Yang ketiga, yang keempat riban. Riban. Jadi kalau kita datang sembahyang jemaah ni, malaikat ada sekali sebenarnya. Takdir tak apa ni dia punya apa dia panggil, dia punya kalau kita tengok pada hadis Nabi menunjukkan malaikat tu ada ialah bila kita punya takmin iza wafaqa ta'minhu ta'minal imam wa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan ada hadis Nabi sebut iza qala al-imamu
Waladhdallin amin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal iman wal imamul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala. Bila imam sebut waladhdallin amin, syarat dia baru sebut amin. Siapa yang aminnya sama dengan amin imam dan amin malaikat, Allah ampunkan dosanya telah lalu. Maknanya apa dia? Malaikat ada sekali ketika kita solat jemaah. Pada asal itu Nabi kata man akala basalan wala taman wala qurasan fala yaqrabanna masjid hadha. Orang yang makan bawang putih, bawang merah, bawang putih dan juga sayur kucai tu pasal mulut buat bau dia, maka jangan dia menghampiri masjid kami. Ada dasar mengganggu orang lain. Tapi sebab kerana PKP ni atau musim-musim ini sekarang kita pakai mask, jarak, mana hukumnya bukan boleh, memang tak boleh juga. Sebab malaikat. Alasan kau orang ni malaikat. Kita sedang bermunajat. Maka munajatlah dalam keadaan yang bersih. Apatah lagi bila kita keluarkan suara munajat tu mengeluarkan bau sekali. Lepas tu malaikat dia hadir bersama. Jelas kan? Itu dia. Maknanya sebab itulah pentingnya solat berjemaah tadi, hadirnya malaikat. Maka sebab tu lepas kita solat, kita tunggu tu malaikat sama-sama doa untuk kita. Yang ketiga, ketika kamu menziarahi orang sakit. Ini untuk orang yang ziarah orang sakit ni, malaikat doa untuk dia. Lepas tu kalau kita ada dijumpa orang sakit dengan kita, kawan-kawan kita, dari rumah kita, pergilah. Dia sebenarnya satu lagi, orang kita ni sebelum saya lupa tu saya sebut tu, dia ingatkan ziarah satu orang sakit ni kan benda kejam. Itu silap tu. Lepas tu ahli keluarga yang faham, dia tidak akan rasa kecil hati kalau datang ziarah sekejap. Memang itu adab dia. Datang ziarah ni bukan lama kan. Sampai kita buat cerita orang tu dah kena tulang dah kan. Pakcik aku lagu ni sakit dah 3 bulan tak ada dah. Lah mana? Batu doa kan. Orang tu saya takut. Orang cerita yang positif. Ajar dia nak semayang macam mana, ambil wudu macam mana, kalau tak cukup syarat. Itu betul. Itu ajar dia beristighfar, maksudnya suruh bertobat. Kan? Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'hu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannati wa man atahu musbihan kharaja ma'hu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidak ada seseorang yang pergi menziarahi orang sakit pada waktu petang melainkan 70,000 malaikat keluar bersamanya memohon keampunan untuknya sehingga pagi besok. Petang pergi ziarah orang sakit, habis ziarah orang sakit dia keluar je 70,000 malaikat ikut dia. Doakan ya Allah, ampunkan ampunkan dosa orang ni. Sehingga bila? Waktu pagi besok. Dan baginya satu kebun dalam syurga. Belum masuk syurga lagi, kebun dah ada dah. Mana? Siap dah dia punya kebun dalam syurga. Dan siapa menziarahi orang sakit pada waktu pagi, maka 70,000 malaikat keluar bersamanya memohon keampunan untuknya sehingga ke petang dan baginya satu kebun dalam syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Subhanallah. Jadi besarlah pahala ziarah orang sakit. Perlu kita ingat sama-sama, masa orang sakit tu pun malaikat ada sama dia. Nampak tak? Orang dalam keadaan timpa musibah, sakit ni musibah. Yang kita datang pula, lepas tu malaikat tu ikut kita. Sebab tu doa di sisi orang sakit makbul. Orang sakit sedang doa pun makbul. Biasa pelik kan. Orang sakit yang biasanya pelik lah kalau orang sihat minta orang sakit doa kan. Yang tak pelik, orang sakit minta orang sihat doa kan. Doakan kan. Macam pelik kan. Kawan saya tak, masa saya sakit baru dia minta doakan dia. Kan pelik, sebenarnya tak pelik. Itu pelik tapi benar. Dia sebenarnya saya kata orang yang sakit ni kena dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala kan. Masa doa tu doa terangkat. Allah, pada dia terlupa kan. Kalau kita nak kena sakit kita fikirkan orang lain tolong doakan aku. Ya. Ini besar pahalanya ziarah orang sakit. Nak pula apa dah lagi kalau sakit tu tak jumpa-jumpa lagi pada dah. Ya. Macam mana hukum kalau kawan sekerja kan yang sakit perempuan, kita lelaki nak pergi, boleh pergi meramai, tak ada tak fitnah. Kalau perempuan pula isu dia, isu yang berat perempuannya, perempuan pergi ziarah dan kawan lelaki dia, boleh minta izin suami dulu, kemudian pergilah meramai untuk elak fitnah. Itu sajalah ya. Yang keempat,
ketika kamu menziarahi saudara se-Islam kerana Allah Ta'ala. Kita ada kawan, mungkin masa belajar kat sekolah, universiti, mungkin sama-sama pergi umrah dulu. Ini yang bagus tu. Kita sanggup pergi cari dia, ziarah dia. Subhanallah. Kadang-kadang benda ni mak saya sendiri tak ada nak buat. Yang dan pun kampung lama itu pun kalau sempat, tapi dia tak kisahlah asalkan saudara seagama kita lah. Maka Nabi bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qala aina turid, qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah, qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, qala fa inni rasulullah ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ada seorang ni dia keluar pergi menziarahi saudaranya di kampung lain. Maknanya dia berjalan jauh lah. Kalau ziarah satu kampung ni dekat lah. Ni sekarang ni dia sanggup dia pergi kampung lain, dengar cerita kawan lama dia kat sana, nak tanya khabar, pergi sana ziarah. Ni bab ziarah, bukan bab telefon tanya khabar. Dia tak sama kan, dia ziarah tu. Maka Allah menjadikan malaikat menunggunya di jalan yang dia lalui. Allah putuskan malaikat. Masa tu malaikat tunggu di tengah-tengah jalan dalam perjalanan nak pergi ke kampung tersebut. Apabila dia sampai, lalu malaikat bertanya kepada dia, kamu hendak ke mana? Mestilah malaikat tu rupa orang biasa sebenarnya. Kalau malaikat rupa dia rupa yang macam asal, mati orang tu. Nabi tengok malaikat Jibril berpengsan. Malaikat kalau rupa asal dia, Allah. Nabi pengsan kalau kita tengok stroke terus. Koma. Okey. Lalu dia menjawab, aku hendak menziarahi saudaraku di kampung ini. Bila malaikat tanya, kau nak pergi mana? Oh, nak pergi ziarah kawan aku, saudara aku kat kampung ni. Maksud saudara tu kawan lah, ataupun saudara seagama. Malaikat berkata lagi, adakah kerana inginkan habuan dunia, sebab itu kamu menziarahi ini? Maksud habuan dunia, kadang-kadang kita ziarah orang ni sebab kita tahu dia kaya. Selagi dia ajak kita makan restoran yang mahal, tak boleh hidangan rumah dia sedap. Rasa kita kan. Kadang-kadang kita kata, jom singgah rumah dia. Lepas singgah rumah dia, hui, makan betul-betul kluster kayangannya kan. Gitu. Kluster kayangan kan. Jadi siakap pun kat 1,000 lebih harga tu kan. 1,000 lebih. Ya. Ni kadang-kadang gitu kan. Kita pun kadang-kadang gitu juga. Saya masa belajar kat Al-Azhar gitulah. Kalau bestnya orang Arab ajak pergi rumah dia, terutama dalam bulan Ramadan. Dia rupanya kalau orang Arab ajak lagi ramai lagi, best makan punya. Jangan 2-3 orang, dia kurang best sebenarnya. Kita ingatkan pergi tak ramai best, pergi ramai lagi best. Asal dia cerita selingan ni kan. Sebab bila pergi ramai, makanan lagi banyak dan berbagai-bagai jenis. Kalau dia tak ramai, dia harga lain sikit. Sebab dia kira gitu kan. Dia kira macam ramai tu lagi dia buat. Sebab orang Arab ni dia rasa malu kalau dia ajak tetamu tapi makanannya ala kadar. Lepas tu kadang-kadang tanya, kau suka apa? Setakat ayam kat Malaysia aku makan ayam, nanti cakap lah kan. Setakat daging lembu belah lama. Tapi bila offer kan, kau makan tak itik, kau makan tak angsa, terbuka iman kau. Sebab tengah-tengah tempat negara apa ni, kampung halaman Arab ni, dia ada pula burung unta pada tu kan. Burung unta pada. Sebab tu kita pergi kat Fayyum tu, kita order burung unta bakar. Biasa dengar kambing bakar kan. Ayam bakar ni, ayam bakar lambat kau mesti. Itu kita cakap ayam bakar begitu biasa je. Ni kan, burung unta bakar. Bayangkan dari mana. Jadi malaikat tanya orang, macam mana? Apa tujuan kau pergi? Ada habuan dunia ke? Mungkin dia ni kan memang siapa ziarah dia bagi duit ke umpamanya. Lantas dia menjawab, tidak, melainkan sesungguhnya kerana kasihku kepadanya kerana Allah. Mana kasih kerana Allah ni? Allah suruh kita menghubungkan tali silaturahim. Itu kerana Allah. Kenapa kasih dia kerana Allah? Kerana dia baik. Ataupun kerana aku nak ajak dia supaya dia orang baik. Ataupun aku nak belajar daripada dia kebaikan.
Itu macam tu kerana Allah banyak. Kenapa kawan orang tu dia orang berilmu, nak belajar dengan dia? Kerana Allah. Kenapa kau suka kawan dengan dia? Banyak kebaikan dapat kau ambil pada dia. Atau kenapa kau nak kawan dengan dia? Aku nak bimbing dia. Itu memang kerana Allah. Lepas tu kita kalau ada sahabat kita kan, kita rasa dia ni nak cari pembimbing tapi tak ada pembimbing, kita rapat dengan dia, ajak dia buat baik. Kadang-kadang ada kawan tu suka kawan kita, tahu kita ni orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, kan? Baik. Malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Baru malaikat tu mengaku, aku ni Allah utuskan, yang diutuskan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengasihimu sebagaimana kamu mengasihi saudaramu. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia macam Rasulullah lah. Rasulullah pegang tangan Muaz bin Jabal, pegang sini kan, macam itu. Kata, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku kasihkan kau kerana Allah. 3 kali dia ulang. Kata, wahai Muaz, selepas solat kau bacalah doa ni, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ada hadis dia. Lepas tu masa orang ambil sanad hadis tu, dia pegang tangan orang tu. Ya, dia ikut cara Rasulullah bagi masa Muaz bin Jabal. Dia terima aja macam-macam. Kalau suruh pegang nyambut. Kita kata untuk pelik kan, kita rasa pelik tapi benda tu betul. Tapi kalau kita kata tahu betul-betul, kita rasa pelik, salah lah tu. Dia meriwayatkan hadis. Jadi itulah doa yang diajar Rasulullah kepada Muaz. Selepas dia kata, aku kasihkan kau kerana Allah Ta'ala, bacalah doa ni setiap kali lepas sembahyang. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kau, dan bantulah aku untuk memperelokkan ibadah kepada-Mu. Macam itulah dia terkasih kerana Allah. Maka akhirnya malaikat kata, Allah pun juga mengasihimu bagaimana kamu mengasihi saudaramu. Ni doa malaikat kepada orang tersebut. Dan malaikat itu mendoakan kebaikan bagi orang yang menghubungkan tali silaturahimnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita haram ya, bila rumah kita nak balik ziarah mak bapak dia, kita larang. Kita ibaratkan orang memutuskan silaturahim. Kalau kita tak balik tak apa, kan? Kau baliklah. Lepas tu isteri ni kalau dia nak ambil lesen kereta, bagilah. Dia nak bawa kereta, bagilah. Bawa kereta sibuk lah. Kalau kita tak sibuk, kita nak bawa lah. Sebenarnya jangan kita jadikan isu, tak boleh, aku tak didik si aku bawa kereta semua. Itu sebenarnya banyak benda-benda kebaikan. Kalau sakit, nak pergi hospital, klinik sama nak bawa. Kalau anak-anak kecil, kita isteri kita ada. Itu antara contoh lah. Contoh. Baik. Saya rasa kalau tajuk ni habis awal, kita ada baca satu hadis lagi, hadis tahbib. Tapi kalau tak sempat, kita lain kali lah. Tahbib ni ada kaitan, hubung kait dengan apa ni, kita dalam bab menakar perkahwinan. Tahbib. Yang kelima, ketika kamu berdoa kepada saudaramu tanpa pengetahuannya. Kita biasa doa untuk orang tahu. Macam mana orang tahu? Dia pesan kita. Doakan untuk saya. InsyaAllah saya doakan. Mana ni kami betul-betul baca Yasin, kami buat ni buat sekali dah, doa-doa untuk doa keselamatan untuk Tuhan. Itu dia tahu dah, Jadi dia bangsa dia tak tahu, dia doakan sesenyap untuk dia. Ni doa ni makbul. Doa lah. Kita dengar kawan kita sakit, kita doakan untuk dia. Dia tak tahu waktu paling makbul doa dia. Da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislihi walaka bimislihi. Doa seorang muslim untuk saudaranya secara berjauhan tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Itu nama zahil ghaib. Doa ketika dia tidak tahu kamu mendoakan. Itu bagi doa jarak jauh. Doa ni. Kita sebab tu macam kunut nazilah kan. Kita dengar isu berlaku kat mana, Afghanistan, berlaku dekat mana, Kashmir, Palestin. Kita doakan mereka dalam kunut kita. Dia tak tahu. Kita doakan. Itu doa yang mustajab sebenarnya. Di kepalanya orang doa tadi tu ada malaikat yang diwakilkan, yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu akan berkata, Ya Allah, perkenankanlah dan bagi kamu seperti apa yang kamu doa. Riwayat Muslim. Apa maksud hadis ni? Pertamanya, masa Allah hantarkan malaikat, malaikat minta, Ya Allah, perkenankan doa orang ni. Satu, mustajabkan doa ni.
Katakan orang ni dia sakit, kita dengar berita dia sakit, kita doa, ya Allah, kau sembuhlah penyakit dia, ya Allah. Dia ramai anak, ya Allah, sian, kan? InsyaAllah Allah sembuhkan. Satu. Yang keduanya, kita minta tu sebenarnya besok kita sakit, Allah sembuhkan dengan kita. Sebab malaikat doa dah, ya Allah, kan? Sembuh apa ni, makbulkan doa dia dan bagi dia apa dia minta. Walaupun dia minta bukan untuk diri dia, untuk orang lain. Pernah satu ketika, tak tahulah, kita semua kuasa Allah Ta'ala, saya pernah cuba doa begitu, doa Zahirul Ghaib ni. Alhamdulillah, tuan, mustajab. Sebab kesian tengok main pun sakit kan. Dia musuh mudi lagi, anak kecil-kecil, doa kan. Alhamdulillah, dengar begitu dah sihat. Bayangkan, sebab kena minor stroke je. Minor stroke ni kan. Allahu Akbar. Jadi, teringat dalam kisah ni lah, kita kata doakanlah secara senyap. Tak payah bagi tahu dia. Senyap dia doakan. Tengok orang musibah pergi jalan, doakanlah. Ya Allah, kesian Pak Haji ni kan, motor tayar dia pancit, aku nak pergi tumpah apa, aku ramai ni kan. Malah yang pergilah, mudah lah urusan tu. Itu doa-doa yang mustajab. Dia tak tahu. Lagi bagus tolong dia lah kan. Mungkin dia nak tolong lah keadaan kita pun sendiri yang tak dapat nak bantu, ataupun kita dalam keadaan urgent. Doakan baik untuk orang mereka, tak rugi. Sebab malaikat akan kata, Allah akan kata pada malaikat, bagi dia itulah apa dia minta. Walaupun untuk orang lain, Allah akan bagi untuk dia sama benda yang dia minta. Ya Allah, perkenankanlah dan bagi kamu seperti apa yang kamu doakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, ketika kamu mengajar kebaikan kepada manusia. Tak kisahlah ajar asalkan benda yang tidak menjadikan manusia lalai kepada Allah, ataupun menghina agama, atau menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Yang penting ajar kebaikan. Tapi yang kita faham, ajar kebaikan ni agama lah, mengajar yang orang baik. Inna Allaha wa malaikatahu wa ahli samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi. Allah, para malaikat dan seluruh penduduk bumi, langit dan bumi, sehingga semut dalam lubangnya, ikan-ikan di laut, mendoakan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Riwayat Imam Tirmizi. Mana dalam hadis ni bukan sekadar penghuni langit bumi, bukan sekadar semut, bukan sekadar ikan, bahkan malaikat saya doakan. Siapa nama dia guru, didoakan kebaikan untuk dia. Mengajar mendidik manusia kebaikan, Allah doakan kebaikan untuk Allahu Akbar. Termasuk malaikat dia mahal tu. Kita anggap binatang-binatang ni biasa je kan. Kita jangan anggap pula doa binatang ni lekeh. Masa zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, semasa mereka bermunajat minta supaya hujan turun, hujan tak turun. Doa lagi, hujan turun. Nabi Sulaiman dia memahami bahasa semut. Dia kata, aku nampak ada seekor semut berdoa kepada Allah Ta'ala, minta turun hujan. Allah makbulkan doa semut tu lagi pada kamu. Bayang. Kita pun tak terbayang doa semut macam mana. Kalau dia terbalik pada dia angkat kaki, dia angkat tangan tu. Nabi Sulaiman dengar, semut berdoa je. Hai manusia, tadi kalian doa hujan tak turun, kenapa kali ni hujan turun? Sebab semut sekali doa. Jangan main tuan-tuan. Kata orang kata bunyi kata wong tu zikir dia tu. Kita walakin la tafqahuna tasbihahum, Allah Taala kata kita tak faham tasbih mereka. Baik. Kemudian yang ketujuh, ni elok kita buat ni. Ketika kamu tidur dalam keadaan berwuduk, sabda Nabi SAW, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqiz illa qala al-malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fulan fa innahu bata tahiran. Barang siapa tidur dalam keadaan berwuduk, sebelum tidur tak ambil wuduk, nescaya malaikat berada hampir dengannya. Satu orang berwuduk ni tidak akan didekati oleh syaitan. Syaitan tak akan ganggu dia dalam keadaan bersih dan tidur tadi. Ya, nescaya malaikat hampir dengannya. Malaikat rahmat. Kalau malaikat maut dah gitulah. Tu dah standby lah. Maka dia tidak bangun dari tidur melainkan malaikat tadi berdoa kepadanya
Sampai dia teman malaikat teman dia tidur tu, sampai dia bangun. Dan malaikat berdoa, ya Allah, ampunkan dosa hamba-Mu ini, kerana sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwuduk. Hadis riwayat Ibn Hibban. Satu riwayat kata kalau dia mati dapatlah pahala mati syahid. Orang berwuduk ni kan, itulah tidur tu ambil wuduk. Tapi tahu dah soalan dia akan tanya, saya ambil wuduk ke tidur Ustaz? Tapi bilik saya aircon lah. Masa tu lah gedebung keluar kentut. Bangun ambil wuduk balik, gedebung lagi. Kan dia kata dia kan ambil wuduk kan sebelum tidur. Dah ambil wuduk dah kan. Itu dia. Baik, yang ke-8, ketika bersahur. Ini banyak orang puasa tinggalkan sahur. Puasa sunat tak nak sahur, puasa wajib tak nak sahur, rugi. Sahur ni bukan nak kira makan nasi sepinggan kan, minum air seteguk, niat sahur dah kira sahur dah. Tapi cumanya lebih afdal, biar lengkaplah minum dengan makan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah sebab dalam makanan sahur tu dah ada berkat dah. Berkat ni Allah tambahkan kebaikan. Kebaikan itu berkat, pahala semua ada. Pasal apa pahala dapat? Ikut sunnah Nabi SAW. Inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa mendoakan keampunan ke atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tengok, Allah dan malaikat mendoakan keampunan. Allah tak doa kan, doa ni makhluk je. Tapi Allah turunkan rahmat. Yang malaikat doakan, minta turunkan rahmat dan ampunkan dosa orang-orang yang bersahur. Sebab fadilat waktu sahur ni besar. Fadilat dia apa? Wabil asharihum mustaghfirun. Waktu orang-orang baik beristighfar kepada Allah Ta'ala waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah puji, Allah kasih orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Sebab itulah orang dirikan solat tahajud sebelum waktu subuh. Mana itulah waktu sahur. Bagi orang yang puasa pula, cepatkan sikit dia punya qiyam, campur pula dengan witir. Kalau tak buat witir sebelum tidur, maka lepas tu bersahurlah. Alangkah beruntungnya mereka yang mendapat doa dari malaikat. Makhluk Allah yang suci tanpa dosa mendoakannya, sudah tentu memustajabkan doanya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan sedaya mampu apa yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, ada beberapa minit lagi ni, dan pesan saya untuk kita semua, malaikat ni hamba Allah yang bersih. Kalau kita bersih, dia selama kita lah. Kalau kita kotor, yang datang syaitan. Sebab tu dalam badan kita ni, kita kena ingat unsur yang ada dalam diri kita. Pertamanya tadi adalah jasad, yang keduanya roh, yang ketiganya nafsu. Namun begitu, syaitan tak adalah, melainkan qarin yang nama dia. Tak pernah diajar melainkan jahat. Satu musuh kita jangan lupa. Musuh kita pertamanya iblis, yang keduanya nafsu, yang ketiganya manusia. Maka nak lawan tu macam mana? Roh kena bersih. Bila roh kita bersih, maka nafsu kita pun dia dengar kata roh lah. Ibarat kata gitulah bahasa mudahnya. Kalau kotor kita punya jiwa kita, maka nafsu tadi dia menguasai kita. Maka yang jadi guru pada nafsu ni adalah syaitan. Itu susah. Ni macam mana? Bersihkan lah. Roh ni kata ulama dia bersih dah. Yang kotor tu nafsu. Jadi sebab itulah jiwa kita ni, dia panggil jiwa tu nafsu kita, diri kita lah. Maka kotor je, habis rosak kita punya diri. Roh tak ada apa-apa, roh biasa je. Maka roh yang kuat dipanggil rohani yang kuat. Dengan apa? Mengerjakan perintah Allah. Maka jangan pandang lekeh lah, benda tu sunat je, betul. Tapi benda sunat tu lah yang boleh menyebabkan kita dikasihi oleh Allah. Kalau macam dalam hadis sebut lah, kita buat amalan sunat ni sampai Allah kasih pada kita. Walaupun sunat, walaupun berzikir je, nampak biasa je kan, berzikir. Kita tak sempat nak kerja-kerja ni, nak baca Quran 1 juzuk sehari pun jenuh. Tapi bila kita pergi kerja, kita mula kita sempat berzikir lah, jadilah kan. Wuduk kita batas lagi, kami wuduk baru pula.
Kalau tak sempat lagi tak apalah, kita datang solat jemaah, kita duduk dalam majlis ilmu. Ni semuanya amalan. Kita sibuk macam mana pun, kita ada ruang buat amal. Bila bersih diri kita, roh dia bersih, nafsu kita pun dia terkawal. Maka syaitan tu susah nak ambil dari kita. Sebab tadi apa? Logiknya malaikat tu ada. Malaikat dengan syaitan takkan campur. Tu je. Ada je malaikat, syaitan lari. Tapi bila tak ada malaikat, syaitan datang. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah hanya sekadar untuk hari ni. Macam biasalah bagi muslim-muslimat, siapa yang nak bantu sekolah kami Mat Tahfiz Darul Azhar, bolehlah buat demikian. Kita beritahu jaga belakang lepas dahulu nanti. Bagi sesiapa yang ingin mendapat sumbangan, saya doakan, dan kami pihak Tahfiz Mahat Darul Azhar mendoakan yang menginfakkan tu Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan. Kalau susah disenangkan, kalau sakit disihatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.